Saya nak suruh Haji mulakan mukadimah Haji pada hari ini. Apa sebenarnya tanggungjawab? Pasal 44 ni berkait dengan undang-undang. Apa sebenarnya tanggungjawab seorang peguam mahupun pendakwa raya itu sendiri? Baik, terima kasih Saudara Fazli dan persoalan pembukaan yang memang wajib untuk kita faham konsep tajuk pada hari ini. Sebab pada hari ini kita kembali kepada isu perundangan, perlembagaan dan kategori-kategori di bawahnya. Beza daripada apa yang kita bincangkan sebelum ni. Sebenarnya, kenapa kita pilih tajuk ini adalah sebab dalam tempoh minggu lalu, terdapat pelbagai kenyataan. Ada yang sama, ada yang bercanggah. Yang dikeluarkan oleh 4 tokoh yang kita letakkan dalam tajuk kita. Dia 2 tajuk perasingan. Tajuk pertama adalah Zaid Ibrahim versus Tommy Thomas. Ini berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang saling dikeluarkan oleh kedua-dua mereka. Yang kita akan huraikan sebentar lagi. Dan yang keduanya adalah antara Speaker Azhar Harun dan MP Pasir Gudang berkaitan satu isu tertentu. Now, tanggungjawab peguam dan pendakwa raya dalam mana-mana kes jenayah sebenarnya dari segi etikanya, dari segi amanahnya, dari segi tugasnya adalah untuk melaksanakan beban ataupun peranan masing-masing dalam perbicaraan di mahkamah. Yakni sebagai pendakwa raya, dia perlu sedaya upaya dia tanpa mengira siapa yang dituduh atau tanpa mengira siapa yang menjadi mangsa untuk menampilkan segala bukti bagi tujuan meyakinkan mahkamah memperolehi keputusan. Begitu juga dengan peguam bela. Tanpa mengira siapa anak guam dia, siapa yang dituduh, tanpa mengira siapakah mangsa ataupun mangsa-mangsa yang terlibat, dia perlu menampilkan pembelaan yang dibenarkan dari segi perundangan yang dipelihara oleh perlembagaan untuk menampilkan keraguan munasabah bagi tujuan perolehan jika boleh pembebasan. Now, kedua-dua tanggungjawab ini adalah tanggungjawab objektif. Ini penting. Objektif, bukan subjektif. Maksudnya, walaupun itu peranan kita, kita tak boleh sulami peranan itu dengan emosi. Pribadi. Yes. Kita tak boleh, saya happy sebab saya menang. Saya kesal sebab saya kalah. Saya tak dapat tidur sebab anak guam saya masuk penjara. Oh, saya dapat celebrate sampai pergi serkis kerana kami menang. Tak boleh. Mana-mana pihak, terutamanya pendakwa raya, dia mewakili masyarakat. Dia melaksanakan tugas di mahkamah untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab pendakwa raya tersebut. Tapi keputusan tu, jika pun orang yang dituduh tu bersalah, tidak bermakna dia boleh mengatakan dia puas hati. Ataupun dia gembira. Itu yang lebih bahaya. Saya gembira. Tak boleh. Sebab itu bukan kita yang lawan. Kita tampilkan keterangan di mahkamah. Mahkamah buat keputusan. Bukan kita seronok akibat daripada kekalahan orang lain. Begitu juga sebagai pembela. Kita tak boleh kata saya marah sebab anak guam saya masuk penjara. Kita cuba sedaya upaya kita. Tapi akhirnya, dalam menghormati sistem kehakiman, kita sebagai pegawai mahkamah kena terima apa sekalipun keputusan mahkamah. Sebab tugas kita tamat dan ditamatkan, dimuktamadkan oleh keputusan, the verdict, pengumuman keputusan mahkamah. Di situ kita berhenti dan kita tidak boleh melangkaui dengan kenyataan-kenyataan sentimen. Di sini saya nak ambil satu contoh. Pada 1 hari bulan September yang lalu, Gopal Sriram yang seringkali saya rujuk dia sebagai judge bila saya jumpa dia. Sebab sebelum daripada dia menjadi peguam, dia pernah menjadi hakim Mahkamah Rayuan dan kemudian yang Mahkamah Persekutuan. Dan pada 1 September, selepas tamatnya keputusan Rosmah Mansur dalam kes tersebut, beliau telah ditanya oleh pemberita di perkarangan mahkamah, apakah perasaan dia? Kami telah melaksanakan tugas kami. Dan pada masa itu yang paling penting, dia sebenarnya memberikan ucap terima kasih kepada seluruh pasukan dia. Menyebut nama mereka. Dan mengatakan mereka telah bertungkus lumus melaksanakan peranan dan tanggungjawab di mahkamah. Apabila ditanya lagi, adakah awak gembira dengan keputusan? Ini jawapan Judge Gopal Sriram. Dia kata, I cannot be happy from the grief of somebody else.
Saya tidak boleh bergembira di atas kesedihan orang lain. Saya cuma melaksanakan tugas. Kami cuma melaksanakan tugas. Itulah kenyataan yang betul. Walaupun kita sebagai rakyat Malaysia, selain daripada mendakwa atau membela, kita mungkin mempunyai pandangan kita peribadi. Tapi apabila kita memakai topi dan peranan keguaman tersebut, kita tak boleh sulami dengan perasaan emosi sendiri. Sebab itulah yang akan menjahanamkan sistem keadilan. Dan Sri Ram, pada hari Jumaat sudah, saya ada satu perbicaraan di mana saya dengan dia mengendalikan satu perbicaraan. Dia bagi pihak pemohon, saya bagi pihak penentang, dan pada masa itu saya telah ucapkan syabas kepada dia kerana mengeluarkan satu kenyataan yang cukup ikhlas berpandukan kepada konsep guaman. Kenapa saya sentuh perkara ini? Kerana apa yang saya lihat, pergi kepada topik pertama lah ya, saudara Fazli ya. Kalau kita tengok topik pertama, apa yang kita akan bincangkan di situ adalah pada minggu lalu juga, antara 5 hari bulan September hingga 8 hari bulan September, 4 hari berderet, ada satu temu ramah yang dibuat oleh portal Malaysia Kini. Dan kemudiannya yang dipecahkan kepada 4 rencana yang dilaporkan di Malaysia Kini. Di mana orang yang ditemuduga adalah Tommy Thomas. Dan Tommy Thomas kita tak boleh lupa, beliau merupakan peguam negara pada masa Najib Razak dibawa ke mahkamah 4 hari bulan Julai 2018. So, mulai daripada tarikh itu, yang mengendalikan keputusan muktamad nak bawa ke mahkamah, nak menyusun atur pendakwa raya, nak menyusun atur strategi pendakwaan dan sebagainya, adalah peranan yang dimainkan oleh peguam negara, Tommy Thomas. Memang betul, pada 23 Ogos, keputusan muktamad perbicaraan jenayah tamat apabila Mahkamah Persekutuan mengeluarkan keputusan mengekalkan sabitan dan hukuman yang kita semua tahu apa keputusannya. Tamat pada masa itu. Tidak ada salah untuk beliau beri pendapat atas pertanyaan pihak jurnalisme, pihak pemberita, tetapi cara dan gaya jawapan diberi perlu masih mematuhi konsep etika guaman. Apatah lagi, 2 sebab. Sebab dialah peguam negara yang menerajui pendakwaan terhadap Najib Razak. Dan yang keduanya, dia tahu sebagai peguam biasa pun, bukan sebagai bekas peguam negara, dia tahu terdapat 2 proses yang berasingan. Walaupun bukan di bawah sistem kehakiman jenayah, tapi proses yang sah di bawah perlembagaan dan perundangan, iaitu proses permohonan semakan dan proses permohonan pengampunan diraja. Jadi apabila dia cakap sesuatu, dia kena sensitif. Sama ada apa yang dicakap tersebut tu mematuhi etika, dan yang lebih penting, adakah ianya akan membuka ruang untuk pihak sana mempergunakan atau menggunakan kenyataan-kenyataan beliau bagi tujuan menyokong permohonan mereka. Di sini menjadi persoalan yang akan kita huraikan. Betul. Saya pun duk tengok muka takut tak lagi Tuan Haji ada ilmu apa? Khasyaf. Okey.